Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Radina billahi rabba, kami redha Allah itu Tuhan kami, wa bil islami dina, kami redha Islam adalah cara hidup kami, wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula, kami juga redha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan nabi dan rasul. Marilah sama-sama kita niat i'tikaf. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Yang dihormati pengurusi masjid, timbalan pengurusi, para ahli jawatan kuasa masjid, muslimat, Tok Imam, Tok Bilal, Tok Siap, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Azza wa Jal. Kita teruskan lagi pengajian kita menggunakan buku Urus Harta Cara Rasulullah Fiqh Muamalat oleh Dr. Muhammad Zaki Yahpar Al-Yahya. Kita masih lagi dalam bab yang sama, bab yang kedua, berkaitan tentang riba. Pada kuliah yang lepas, kita telah sentuh bahaya dan bahananya bagi siapa yang mengamalkan riba, dosa yang amat besar di sisi Allah Azza wa Jal, dan Allah mengisytiharkan perang. Allah dan Rasul mengisytiharkan perang bagi siapa yang dah tahu itu adalah riba tetapi masih lagi berjinak-jinak dengan amalan tersebut. Dan hari ini kita masuk muka surat 30, bahagian yang atas, riba hutang. Riba hutang piutang berlaku apabila wujud sebarang lebihan yang disyaratkan untuk diberi kepada pihak pemiutang, sama ada berbentuk kewangan atau manfaat. Riba hutang terbahagi kepada dua. Yang pertama adalah riba qardun. Riba ini merujuk kepada hutang pinjaman yang disyaratkan ada sesuatu faedah untuk kepentingan pemiutang. Ini disebut riba al-qardun. Maksudnya, contohnya adalah kita beli kereta menggunakan loan bank, beli rumah menggunakan loan bank. Maka ketika itu kita akan beli dan bayar setiap bulan, dan pada akhir tempoh kita ambil perjanjian, kalau kereta 7 tahun ataupun rumah 30 tahun, hujungnya kita akan bayar lebih sebab kita menggunakan servis ataupun perkhidmatan bank. Maka itu adalah riba al-qardun. Beli kereta Myvi, harga atas jalan on the road RM45,000, ambil loan 7 tahun, selepas bayar 7 tahun naik harga RM55,000. Maka RM10,000 tersebut adalah riba pada pandangan jumhur. Itu yang pertama. Yang kedua, riba jahiliyah. Apa itu riba jahiliyah? Bayaran lebih dari hutang yang asal
yang dikenakan ke atas penghutang sekiranya gagal membayar dalam tempoh yang telah ditetapkan dan ia terus bertambah mengikut perlanjutan tempoh, amalan ini masih jelas pemakaiannya dalam urusan kad kredit. Ini adalah cas-cas tambahan. Banyak dikenakan kad kredit, akaun simpanan. Ini semua adalah denda-denda yang dikenakan kalau kita membayar lewat. Baik. Saya nak membezakan pada pandangan jumhur dengan pada pandangan mazhab kita tentang hukum riba. Pada pandangan mazhab kita, riba itu ada 3 jenis. Yang pertama riba fadlun, yang kedua adalah riba nasi'ah, dan yang ketiga adalah riba yad. Ini pada pandangan mazhab Syafi'i. Kita telah sentuh pada kuliah yang lepas. Tapi pada hari ini kita sentuh pada pandangan jumhur. Pandangan jumhur mengatakan, iaitu selain pada mazhab Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik dengan Imam Ahmad bin Hanbal, riba itu sebenarnya ada 2 jenis. Yang pertama adalah riba buyuk. Apa itu buyuk? Dan yang kedua adalah riba duyun. Riba buyuk adalah, maksudnya adalah riba dalam transaksi. Manakala riba duyun yang kita baru sentuh tadi adalah riba hutang. Ini pada pandangan jumhur. Riba buyuk pada pandangan jumhur membahagikan ada 2 jenis. Yang pertama adalah riba jenis fadlun, dan yang kedua adalah riba jenis nasi'ah. Dan jumhur menyamakan nasi'ah dengan yad. Tapi pada pandangan mazhab Syafi'i, nasi'ah dengan yad adalah berbeza. Kita ingat balik, apa itu riba fadlun? Riba fadlun adalah pertukaran ribawi. Kita telah sentuh sebelum ini emas, perak, duit, gandum, barli dan kurma. Keenam-enam ini adalah item ribawi. Pertukaran ribawi dari segi berat atau timbangan. Contoh, kita telah sentuh sebelum ini riba fadlun. Saya dah pakat dengan haji, esok datang ke masjid pukul 9 pagi, saya nak tukar emas dinar 20 gram. Saya datang bawa emas dinar 20 gram, haji bawa 30 gram. Saya tukar dengan haji, saya bagi 20 gram, haji bagi 30 gram. Fadlun, dilebihkan. Tapi niat haji baik. Haji kata, Ustaz, 10 gram emas dinar ini Ustaz buat belanja untuk keluarga. Walaupun niatnya baik, berlaku dalam satu masa, itu adalah riba fadlun. Sepatutnya saya bawa 20 gram emas dinar, haji bawa 20 gram emas yang lain, tukar dengan saya, selesai, baru haji sebut, Ustaz,
saya ada bawa 10 gram yang lebih untuk dibagi kepada ustaz sebagai belanja keluarga. Barulah keluarnya daripada hukum riba. Itu yang pertama. Yang kedua, riba nasi'ah ataupun yad. Apa riba nasi'ah ataupun yad? Bayaran tertangguh barang ribawi. Nasi'ah dengan yad adalah benda yang sama. Saya dah pakat dengan haji, esok saya nak tukar 20 gram emas jongkong. Maka ketika itu haji bawa 18 gram. Saya tanya, mana lagi 2 gram? Ada di rumah. Kita tukar dulu 18 gram dengan 20 gram. Saya balik ke rumah, saya ambil 2 gram yang lain dalam tempoh akad yang berbeza. Maka ia adalah riba an-nasi'ah ataupun riba yad, riba tangan. Lambat ke, bagi lebih ke, maka dia dikategorikan sebagai riba. Itu yang kedua. Seterusnya, riba duyun, hutang, ada juga 2 jenis. Kita sentuh tadi, yang pertama adalah qardun. Senang nak faham qardun ini adalah tambah nilai pada pokok pinjaman asal. Ini adalah riba jenis qardun. Yang banyak kita buat adalah loan bank, kereta, rumah. Ini banyak berlaku. Kita telah sentuh sebelum ini, kalau bagi siapa di sini yang membeli kereta ataupun rumah yang tidak menggunakan cash, sebenarnya pada pandangan mazhab kita itu adalah riba qardun. Saya secara peribadi memang tak mampu. Saya beli kereta Myvi, saya tak mampu nak bayar tunai, RM45,000, saya ada RM5,000, saya simpan ketika mana belajar, maka itu dijadikan duit muka. Dan saya bayar setiap bulan RM741 sehingga 7 tahun. Dan akhirnya harga RM45,000 jadi RM55,000. Maka RM10,000 tersebut adalah riba qardun pada pandangan mazhab Syafi'i. Maksudnya apa? Dalam pinjaman loan bank kereta ataupun rumah, kita memegang pada mazhab Imam Ahmad bin Hanbal yang membenarkan bai al-urbani, bayaran deposit. Mazhab Syafi'i jelas tidak boleh, haram. Sebab apa? Ada kenaikan harga. Itu sebab saya memang ada kawan kebetulan belajar sekali di Mesir, tapi dia datang daripada negeri lain, saya datang daripada negeri Perak. Zakat negeri dapat RM7,000. Kira dah mewah lah dekat Mesir. Tapi dia datang dengan negeri wilayah, setahun dia dapat RM27,000. Memang bukan mewah dah jadi sangat mewah. Tahun pertama kahwin, tahun kedua umrah, tahun ketiga pergi jalan-jalan Europe. Sangat banyak duit. Dan dia simpan duit, ketika mana dia balik ke Malaysia, dia boleh beli kereta cash. Maka dia jumpa dengan saya kata itu benda yang paling baik. Sebab apa? Bebas daripada hutang. Tapi pada pandangan Imam Ahmad bin Hanbal membenarkan ini, ketika mana saya sebut sebelum ini, ia adalah keperluan, bukannya kehendak. Itu yang pertama. Yang kedua, riba duyun ini termasuk juga riba, tak apa, itu kita tutup depan ni. Riba qardun yang kedua adalah riba jahiliyah. Ini juga kita telah sentuh tadi, tapi senang kita nak faham. Denda charge tambahan disebabkan betul, bayaran lewat ataupun lambat. Pinjaman ahlung walaupun berlesen dibenarkan oleh kerajaan tempatan,
tapi dia termasuk dalam riba qardun. Pinjam RM5,000, bayar dalam tempoh 3 bulan, lambat ada bunga, maka itu adalah riba qardun, tambah nilai pada pokok asal. Kita nak tanda tangan perjanjian, dia dah kata dah, lambat sebulan naik 5%, lambat 2 bulan naik 10%, maka itu adalah riba qardun. Dan apa-apa pinjaman ahlung begitu, pada pandangan mazhab Hanafi pun tidak membenarkan, sebab itu ittifaq benda yang haram. Itu sebab saya sebut loan bank kereta dan rumah ketika mana keperluan, bukannya kehendak. Yang kedua, riba jahiliyah bawah duyun adalah denda cas tambahan ketika mana disebabkan bayaran lewat. Saya pakat dalam masjid ini ada 20 orang, kita ambil pinjaman dengan satu bank yang patuh syariah. Kita kata kita semua jangan bayar pinjaman peribadi ataupun pembiayaan peribadi dengan bank dalam tempoh 6 bulan. Pakat-pakat jangan bayar. Sebab apa? Sebab kita tahu kalau bank yang patuh syariah kenakan cas bayaran lewat, maka itu adalah riba jahiliyah. Okey? So saya pinjam RM5,000, ada pinjam RM50,000, RM100,000, RM20,000, jangan bayar 6 bulan. Maka ketika itu bank menanggung rugi. Bank bukanlah institusi yang percuma. Jika kita bayar duit, kita pinjam duit, duit tersebut akan dipusingkan sebagai modal. Maka ketika itu Bank Negara Malaysia memutuskan semua bank-bank yang patuh syariah dibenarkan untuk mengenakan cas sebanyak 1% daripada hutang yang tertinggal. Dibenarkan. Kalau ikut hukum asal, dia adalah riba duyun, hutang di bawah topik riba jahiliyah. Tetapi bank menanggung rugi. Ini satu masjid. Masjid-masjid yang lain saya pun cakap jangan bayar. Maka ketika itu semua orang ataupun bank akan rugi. Maka di situ Syariah Komuniti Bank Negara Malaysia memutuskan boleh dikenakan cas sebanyak 1% di atas hutang yang tidak dibayar. Itu dibenarkan oleh syarak ketika ini. Kalau ikut hukum asal tak boleh, tapi bank menanggung rugi, maka dibenarkan 1%. Setakat ini ada soalan tak, Haji? Macam mana Haji? Semula? Pinjam dengan tempat yang patuh syariah, sengaja tak bayar, itu kita akan sentuh sebenarnya dalam topik hutang. Ketika mana orang yang melambat-lambatkan bayar, ataupun dia mampu bayar tapi dia tak nak bayar, maka dia melakukan kezaliman atas dirinya sendiri. Ada hadis yang khusus menyatakan perkara tersebut. Itu tak boleh lah. Baik. Ada soalan? Tuan-tuan biasa dengar tak forex? Anak-anak muda sekarang banyak main forex. Kalau saya bagi kuliah di Ipoh, orang-orang muda banyak tanya pasal forex. Tapi kita dah sentuh bab riba, saya sentuh sedikit. Forex juga adalah satu benda yang haram, dimasukkan di bawah topik riba nasiah ataupun yad. Apa itu forex? Forex ini adalah kita sebut forex trading. Kita menjual beli mata wang asing. Kita buka akaun, kita tengok contoh duit di luar negara, di sebuah negara duitnya jatuh. Maka ketika itu kita ada modal yang banyak, kita letakkan contoh RM500,000. Dan kita tengok setiap hari duit tu bila naik. Dan ketika itu banyaklah pandangan-pandangan, katakan lagi sebulan, 2 bulan, dan betul-betul selepas 3 bulan naik 3 ataupun 4 kali ganda. Maka ketika itu dia jual
duit-duit mata wang asing ketika itu, maka itu juga adalah riba an-nasi'ah ataupun riba aliyat. Okey, itu ittifaq, forex adalah benda yang haram. Lain dengan foreign currency exchange, kita akan sentuh juga sarafah ataupun pertukaran mata wang asing. Kita nak pergi ke umrah ataupun haji, kita nak tukar duit RM5,000 Malaysia, kita pergi ke tempat tukar duit, kita tukar duit ketika itu, kita tengok duit, harga duit sekarang, kita tukar, maka itu dibenarkan oleh syarak kalaulah berlaku ketika itu. Tapi kalau forex trading tidak dibenarkan oleh syarak. Yang pertama, kenapa ulama haramkan? Yang pertama, tidak adanya taqabud, tidak adanya penyerahan. Saya beli RM500, RM500,000 duit Malaysia, saya nak keluarkan, tak boleh. Sebab apa? Saya main duit di luar negara, maka itu adalah benda yang haram. Yang kedua, adanya unsur riba, kita sebut sebagai leverage. Kita tengok duit turun naik, naik, jual, maka itu adalah haram. Dan yang ketiga, adanya unsur-unsur maisir, judi. Kita bergantung kepada nasib, tunggu naik ataupun tunggu turun, maka itu tidak dibenarkan oleh syarak. Itu yang pertama. Ada soalan? Ada soalan? Riba ni dua benda je yang penting untuk kita faham. Yang kedua, kita ada satu jadual yang mudah untuk kita faham. Ada pen lain aja. Ada warna lain dah. Ada je. Masih ada. Baik. Yang kedua, mudah untuk kita faham tentang riba. Kebanyakan orang yang mengajar riba, dia akan tunjuk apa yang berkaitan tentang item ribawi. Maka saya tulis, ini adalah satu jadual. Emas, perak, duit, RM, gandum, barli, kurma dan garam. Sama juga emas, perak, duit, gandum, barli, kurma dan garam. Maka ketika ini, bila emas dengan emas, perak dengan perak, duit dengan duit, gandum dengan gandum, barli dengan barli, kurma dengan kurma, garam dengan garam, dia ada dua syarat. Kita sebut dua syarat. Syarat yang pertama, mestilah berlaku, kita sebut on the spot.
Dan yang kedua, mesti sama timbangan. Barulah boleh keluar daripada hukum riba. Emas dengan emas, nak tukar mesti berlaku ketika itu dan mesti sama timbangan. Isteri, orang perempuan dapat harta peninggalan emas lama, arwah mak tinggalkan 20 gram. Maka ketika itu isteri tak nak pakai emas perhiasan yang tinggalkan oleh ibu, dah meninggal, takut teringat, pergi ke kedai emas, bawa 20 gram emas. Maka ketika itu dinilaikan emas tersebut dah lama, dinilaikan 20 gram, dia dapat beli dengan harga contoh 18 gram sahaja, sebab 2 gram telah luput nilai, dah rosak sedikit ataupun ada benda-benda yang kecacatan. Maka ketika itu kebiasaannya kita, emas ditukar dengan emas, nak beli emas yang baru, kita terus nak cari emas yang 20 gram dan kita nak bayar lagi 2 gram. Sepatutnya begitu kan kebiasaan, tapi dia boleh dijatuhkan hukum sebagai riba. Walaupun kita tak pegang, kita sebut, itu boleh lari daripada riba. Seeloknya begini, 20 gram bagi, dinilaikan 18 gram, bagi duit, kita tengok emas yang nak beli, kita beli emas tersebut menggunakan duit tersebut dan kita tambah sedikit. Tak nak buat macam tu pun tak apa, tapi 20 gram dinilaikan, tengok 18 gram, berapa RM 18 gram sekarang? Contohnya dia bagi harga RM10,000. Maka itu kita pegang RM10,000 dan barulah kita beli emas yang baru. Barulah boleh lari daripada hukum riba. Itu yang pertama. Mestilah on the spot ketika itu, dan yang kedua sama timbangannya. Yang kedua, ketika mana perak dengan emas, duit dengan emas, duit dengan perak, gandum dengan barli, barli dengan kurma, semua ini yang dibulatkan hukumnya adalah satu sahaja, iaitu on the spot. Mesti berlaku ketika itu. So saya ada duit, isteri nak beli emas, ada duit nak beli emas, maka perlu berlaku ketika itu. Suami isteri bergaduh, isteri kata boleh nak maafkan, bagi kad kredit. Kita bagi kad kredit, kita letakkan limit RM1,000. Maka isteri pergi ke kedai emas, nak beli emas, dia bawa duit kita ataupun kad kredit, dia beli emas, maka berlaku ketika itu. Isteri kita dengan isteri kita, isteri tuan-tuan dengan kedai selesai, tapi yang belum selesai kita dengan bank. Ujung bulan baru kita bayar. Itu dibenarkan oleh syarak. Itu bukan bayaran tertangguh. Itu adalah selesainya perempuan ataupun wanita tersebut dengan bank. Sama juga yang berlaku selalu sekarang berlaku di Kelantan. Kebetulan ibu saya orang Kelantan. Pada bulan Januari dia nak beli emas. Dia mengharapkan pada tahun yang sama, bulan Disember, dia ada 50 gram emas. Maka dia akad pada bulan Januari 50 gram emas, contohnya RM RM20,000. Setiap bulan dia bayar. Dan ketika mana bulan Disember, dia bayar dalam harga yang sama. Maka itu sama juga dengan urusan kad kredit, dibenarkan oleh syarak. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang kosong. Duit nak beli gandum, duit nak beli barli, duit nak beli kurma, duit nak beli garam, ataupun benda-benda yang selainnya, tidak ada syarat walaupun item ribawi. Pergi ke kedai, nak buat makan-makan, nak beli gandum, duit adalah item ribawi, gandum adalah item ribawi. Tokai kata ada 20 kilogram, tak beli sekarang, habis. Kedai-kedai semua dah habis, tapi kita bawa duit tak cukup. Kita kata kita nak ambil 20 kilogram, nak bayar separuh, nak balik rumah, nak ambil balik duit. Maka itu dibenarkan oleh syarak, sebab tidak ada syarat on the spot ketika itu, dan sama timbangan, tidak ada syarat. Okey, tidak ada syarat. Nak beli kurma pun boleh hutang, gandum boleh hutang, garam pun boleh hutang, tidak ada
syarat. Baik, ada soalan ni? Kita akan sentuh nanti satu benda yang satu hukum yang agak berbeza berlaku sendiri zaman Nabi, dan Nabi mengisyaratkan item ribawi tersebut, iaitu kurma. Kalau berurusan kurma ditukar dengan kurma, sepatutnya dua syarat berlaku ketika itu on the spot dan sama timbangan. Tetapi ketika mana ada sahabat Nabi datang mengadu berlaku benda yang lain, maka Nabi meletakkan satu syarat yang lain, iaitu kenanya sama jenis. Maka itu kita akan sentuh. Baik, kalau kita faham benda tu, kita akan lebih mudah untuk lalu yang berbaki ini. Barangan berunsur riba. Riba tidak berlaku pada 6 jenis barang yang sudah ditegaskan dalam nas-nas syar'i seperti berikut. Dari Ubaidah bin Samir radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, boleh menjual emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair sejenis gandum dengan syair, kurma dengan kurma, garam dengan garam, sebanding, sama dan tunai. Tetapi jika berbeza jenis, maka juallah sesukamu apabila tunai dengan tunai. Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, ada dua syarat yang perlu kita ikut. Tapi ketika mana nak beli barang-barang ini menggunakan duit, maka jual belilah sesuka kamu, walaupun ini adalah item ribawi. Dengan demikian, apabila terjadi barter, pertukaran barang yang sejenis dari 4 jenis barang ini, iaitu emas ditukar dengan emas, tamar dengan tamar, iaitu kurma dengan kurma, maka haram tambahannya sama ada secara riba al-fadlun dilebihkan mahupun secara riba an-nasi'ah yang dilambatkan. Harus sama baik dalam hal timbangan mahupun takarannya, tanpa memerhatikan kualitinya bermutu atau tidak bermutu, dan harus diserah terimakan dalam majlis. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu menjual emas kecuali sama. Janganlah kamu tambah sebahagiannya atas sebahagian yang lain. Janganlah kamu menjual perak dengan perak kecuali sama. Janganlah kamu tambah sebahagiannya atas sebahagian yang lain. Dan janganlah kamu menjual emas dan perak yang barang-barangnya belum ada dengan kontan. Dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, emas dengan emas adalah riba kecuali begini dengan begini. Satu pihak mengambil barang sedang yang lain menyerahkannya. Ini Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu tunjuk depan sahabat macam mana nak lari daripada riba. Bila berurusan emas dengan emas, akan jadi riba kecuali begini dengan begini. Berlaku penyerahan ketika itu. Saya serah, kamu serah. Barli dengan barli juga riba kecuali begini dengan begini. Syair, iaitu sejenis gandum dengan syair, riba kecuali begini dengan begini. Tamar dengan tamar adalah riba kecuali begini dengan begini. Dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, beliau bertutur, kami pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendapat rezeki berupa tamar jamak, iaitu satu jenis tamar, satu jenis kurma. Kemudian kami menukar 2 sak tamar dengan 1 sak tamar. Okay, ini kiraan orang Arab. 1 sak maksudnya 3 kilogram. So ketika itu kami menukar 2 sak tamar, 6 kilogram tamar dengan 1 sak tamar dengan 3 kilogram tamar. Lalu berita ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
maka baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sah pertukaran 2 sak tamar 6 kilogram dengan 1 sak tamar 1 kilogram. Tidak sah juga 2 sak biji gandum, 6 kilogram biji gandum dengan 1 sak biji gandum, 3 kilogram biji gandum. Dan tidak sah juga 1 dirham dengan 2 dirham. Muttafaqun alaih. Bila emas dengan emas, perak dengan perak, duit dengan duit, kurma dengan kurma, gandum dengan gandum, mestilah ada 2 syarat berlaku ketika itu on the spot. Yang kedua, mestilah sama timbangannya. Ketika terjadi bata pertukaran antara 6 jenis barang ini dengan lain jenis, seperti emas ditukar dengan perak, barli dengan syair, maka boleh ada kelebihan dengan syarat harus diserah terimakan dalam majlis. Okey, maka ketika itu ada 1 syarat sahaja yang saya bulatkan tadi, perlunya berlaku dalam 1 majlis sahaja, tidak perlunya sama timbangan. Kita ada duit, bagi kad kredit kepada isteri untuk beli emas. Beli emas 20 gram. 20 gram sudah pasti tidak sama dengan sekeping kad. Maka ketika itu perlunya berlaku dalam 1 majlis, tetapi tidak perlu samanya timbangan. Berdasarkan hadis dari Ubadah tadi, tetapi jika berlainan jenis, maka juallah sesukamu apabila tunai dengan tunai. Duit nak beli gandum, barli, kurma, garam, tidak ada syarat. Tidak ada syarat perlu berlaku ketika itu, dan tidak ada syarat mestinya sama timbangan. Dalam riwayat Imam Abu Dawud dan lainnya dari Ubadah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak mengapa menjual emas dengan perak dan peraknya lebih besar jumlahnya daripada emasnya secara kontan dan ada pun secara kredit. Okey, emas dan perak lain timbangan, tidak ada masalah. Syaratnya adalah 1, berlakunya ketika itu. Maka tidak boleh dan tidak mengapa menjual barli dengan syair dan syairnya lebih banyak daripada barlinya secara kontan dan ada pun secara kredit, maka tidak boleh. Tidak boleh di sini hanyalah diletakkan dengan 1 syarat, berlaku dalam 1 majlis. Apabila salah satu daripada jenis antara 6 jenis ini ditukar dengan barang yang berlainan jenis dan illah sebab, seperti emas ditukar dengan barli atau perak dengan garam, maka boleh ada kelebihan atau secara beransur-ansur, iaitu kredit. Tidak ada syarat. Kalaulah kita pergi ke kedai tersebut nak beli gandum, tak ada duit, tapi membawa 1 gram gold bar emas, kedai benarkan, maka tidak ada syarat. Itu dibenarkan kalau kedai tersebut membenarkan membeli menggunakan emas. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membeli makanan dari seorang Yahudi secara beransur-ansur, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menggadaikan sebuah baju besinya kepada Yahudi itu. Hadis ini kurang sesuai, sebab dalam bab yang ke-6, dalam bab Ar-Rahan, memang kita akan sentuh khusus berkaitan tentang hadis ini. Nabi selepas peperangan, Nabi lapar, Nabi tak ada duit, Nabi nak makan. Maka ketika itu orang Yahudi menjual makanan, Nabi ambil makanan, Nabi letak baju besi sebagai Ar-Rahan, cagaran. Nabi pulang, Nabi ada duit, Nabi syaratkan sahabat untuk datang, pergi, membayar duit hutang makanan tadi dan ambil baju besi tersebut. Dalam kitab Subulas Salam Tigar, Al-Amir As-Sana'ani menyatakan bahawa ketahuilah bahawa para ulama telah sepakat atas bolehnya barang ribawi, barang yang boleh ditukar atau ditimbang, ditukar dengan barang ribawi yang berlainan jenis, baik secara beransur-ansur, meskipun ada kelebihan jumlah atau berbeza beratnya. Misalnya emas ditukar dengan hintah, gandum,
perak dengan gandum dan lain sebagainya yang termasuk barang yang boleh ditimbang. Namun tidak boleh menjual ratab, kurma basah dengan kurma kering kecuali para pemilik ariyah, kerana mereka ialah orang-orang yang fakir yang tidak mempunyai pohon kurma, iaitu mereka boleh membeli kurma basah dari petani kurma, kemudian mereka makan dalam keadaan masih berada di pohonnya, yang mereka kira mereka menukarnya dengan kurma yang kering. Bab ariyah kita akan sentuh mungkin pada kuliah yang akan datang. Bab yang ketiga, iaitu mengambil manfaat barang yang diberikan oleh orang lain. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang muzabanah. Muzabanah ialah menjual buah-buahan dengan tamar secara takaran dan menjual anggur dengan kismis secara takaran. Keterangan dia dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi kelonggaran kepada pemilik ariyah agar menjualnya dengan tamar secara taksiran. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang menjual kurma basah dengan tamar hanyalah kerana kurma basah atau kering pasti menyusut. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya berkenaan menjual kurma basah dengan tamar, iaitu kurma kering. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya kembali, apakah kurma basah itu menyusut apabila telah kering? Jawab para sahabat, ya, menyusut. Maka baginda pun melarangnya. Dan tidak sah jual beli barang ribawi dengan yang sejenisnya, sementara keduanya atau salah satunya mengandung unsur yang lain. Ketika mana berurusan kurma dengan kurma, bukanlah ada dua syarat, dia diletakkan 3 syarat. Yang pertama berlaku ketika itu, yang kedua mestilah sama timbangannya, dan yang ketiga mestilah sama jenis. Kurma basah ditukar dengan kurma basah, kurma kering ditukar dengan kurma kering. Riwayat Fadalah bin Ubaid yang menjadi landasan kesimpulan ini dimuatkan juga dalam Mukhtasar Nailu Al-Autar, hadis nombor 2904. Imam Asy-Syaukani memberi komentar sebagai berikut. Hadis ini menunjukkan bahawa tidak boleh menjual emas yang mengandung unsur lainnya dengan emas murni hingga unsur lain itu dipisahkan agar diketahui ukuran emasnya. Demikian juga perak dan semua jenis barang ribawi lainnya, kerana ada kesamaan illah, iaitu haram menjual satu jenis barang dengan sejenisnya secara berlebih. Dari Fadalah bin Ubaid, beliau berkata, pada waktu peperangan Khaybar, aku pernah membeli sebuah kalung seharga 12 dinar, sedang dalam perhiasan itu ada emas dan permata. Kemudian aku pisahkan, lalu ku dapatkan padanya lebih daripada 12 dinar. Kemudian hal itu ku sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalung itu tidak boleh dijual hingga dipisahkan. Ketika mana melibatkan item ribawi, Fadalah bin Ubaid menceritakan dia beli kalung emas. Dia beli kalung ketika itu harga 12 dinar. Dalam kalung tersebut mungkin orang yang jual tak perasan ada emas dalam kalung tersebut. Maka sampaikan kepada Nabi, Nabi suruh asingkan, dan Fadalah bin Ubaid hanyalah ambil kalung tersebut. Emas perlu diserahkan kepada orang yang menjualnya. Sama juga dengan kita. Contoh, kalau berlaku kita beli kereta kawan, kita dah survey, memang kawan jual harga tu sesuai RM5,000, dah bayar dah. Balik rumah, tengah kemas-kemas, tengok belakang dekat bonet ada 1 kilogram gold bar. Maka ketika itu kita senyaplah. Kita kata kita beli kereta dengan emas. Sebenarnya hukumnya adalah sama yang berlaku dalam kisah Fadalah bin Ubaid.
kita perlu pulangkan 1 kilogram gold bar tersebut kepada orang yang jual, dan kita ambil kereta sahaja. Itu adalah item ribawi. Lain dengan ada orang tu dia jual kereta second hand, kita beli dengan harga yang murah, kita tengok balik dia punya kerusi sahaja dah RM2,000. Kalau 5 kerusi, 5 seater dah RM10,000, dah balik modal. Tetapi kerusi tersebut bukanlah item ribawi. Maka ketika mana orang yang menjual tak tahu, kita beli sebab kita cerdik, maka itu dibenarkan oleh syarak. Wallahu a'lam. Ada soalan? Kalau ikut hukum asal tak boleh lah. Kita beli dengan harga tanah, harga dia RM200,000, kita nak buat rumah, kebetulan contoh paya ke apa, kita nak tambak bersihkan, tengok dalam bawah tu ada emas, sepatutnya dia adalah milik orang yang menjual, sebab kita membeli dengan harga tanah, dan emas itu adalah item ribawi. Tapi kalau ada sampai 1 kilogram, kita fikir 2-3 kali juga nak bagi tahu owner Wallahu a'lam. Ada soalan? Boleh. Macam Haji sebut tu boleh. Itu dalam bab sorafah. Kita akan sentuh dalam bab yang ke-10. Kita ada duit dolar, duit mana-mana genih ke Mesir, kita simpan, kita tengok, kita ingat kita beli dengan harga sekian, tapi kita nak tunggu harga naik, kita jual. Itu dibenarkan. Sebab kita dah taqabud, kita dah pegang duit tersebut. Tapi kalau dalam forex, kita tak pegang. Antara nak tahu benda tersebut adalah haram ke tak, kita letak duit, kita tanya kepada orang yang buat akaun tersebut, saya nak keluar esok RM500,000, boleh ke tak? Sudah pasti dia kata tak boleh. Sebab dia bermain dengan duit di luar negara. Dia terapung duit tersebut. Bila naik, baru dia dibenarkan untuk jual. Wallahu a'lam. Kita jual sesuatu untung berlipat kali ganda, itu dibenarkan. Itu bukan riba. Salah satu konsep yang salah, kita beli barang, kita memang dapat murah, kebetulan kita ambil di China, kita bawa di kawasan kita, jual, harga pasaran membenarkan, tapi kita untung 50 kali ganda, contoh. Maka itu adalah kebijaksanaan kita. Itu bukanlah riba. Ketika mana pasaran membenarkan harga tersebut, maka itu bukanlah riba. Kita pernah sentuh sebelum ini dalam bab yang pertama, ketika mana Urwah bin Zubair radhiyallahu anhu, dia seorang peniaga, dia seorang yang cerdik, dia beli 2 ekor kambing dengan harga 1 dinar. Seekor kambing dia nak, satu ekor kambing dia tak nak, dia jual seekor kambing lain yang dibeli itu dengan harga 1 dinar. Maksud dia untung 100%. Maka sahabat ada yang tak puas hati. Ada sahabat kata ini adalah unsur riba, mengadu kepada Nabi SAW. Maka Nabi kata Urwah bin Zubair seorang yang cerdik berniaga. Ketika mana pasaran membenarkan harga tersebut, maka itu dibenarkan oleh syarak. Wallahu a'lam. Saya kira itu sahaja. InsyaAllah pada kuliah yang akan datang selepas puasa kita akan masuk bab yang ketiga berkaitan tentang riyah, iaitu perpindahan harta, kita memberi manfaat kepada orang lain tanpa kita mengharapkan imbalan. So akhirnya moga kita terus bersemangat dan istiqamah untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jal, untuk menyambut bulan Ramadan yang bakal tiba, dan kita terus ikhlas kerana Allah Azza wa Jal untuk beribadah kepadanya. Apa yang baik datang pada Allah, segala kelemahan kekurangan datang diri saya sendiri, saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma ja'alna jam'al marhuma wa tafarruqa min ba'dihi tafarruqa ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.